Salam Ramadan dan tentunya salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda mana lagi tentunya di Bernama TV. Satu topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya telah pun kita sediakan dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Dan sudah pastilah ianya merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya untuk kita kongsikan bersama. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah motosikal elektrik memacu kelestarian. Ini sesuatu yang mungkin agak asing sebenarnya bagi saya pun. Baru saya tahu rupanya kita ada motosikal elektrik di atas jalan sebenarnya. Kalau sebelum ini kita lebih faham dan tahu tentang kenderaan ataupun kereta elektrik, tetapi bila bercakap tentang motosikal elektrik, ini mungkin merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya untuk kita sembang bersama dengan tetamu kita. Baiklah, tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio Ruang Bicara ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Encik Azrul Reza Aziz yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Institut Otomotif Robotik dan IoT Malaysia ataupun MARI. Jadi Tuan Azrul, apa khabar? Khabar baik. Terima Sihat, kasih kami. Sihat. Alhamdulillah. Ini satu topik yang cukup bagi saya menarik sebenarnya. Dan kepada anda yang mungkin berkesempatan bersama kami di program Ruang Bicara ini, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan ataupun pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan topik yang menjadi perbincangan kita. Jadi seperti biasalah, gunakanlah satu talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2697-9768. Mungkin sebelum kita pergi lebih mendalam lagi Encik Azrul tentang motosikal elektrik ni, mungkin secara latar belakangnya lah, kenapa pihak kerajaan menganggap bahawa program kereta elektrik dan juga motosikal elektrik ini merupakan satu program yang perlu sebenarnya diberi perhatian yang cukup serius oleh semua pihak khususnya. Tuan. Terima kasih Cik Syakavi. So sebenarnya kalau kita lihat kalau saya boleh pergi balik kepada history sedikit untuk pengajaran sejarah untuk dikongsi hari ini, kenderaan elektrik secara general dia sebenarnya telah berada di dunia ni sejak tahun 1900 lagi. Dan pada tahun 1910 sebenarnya kalau kita lihat data 1/3 daripada kenderaan di United States adalah EV. EV itu adalah daripada bateri lah. Selalunya kita generate daripada zaman dulu steam ataupun gas and all that kan. Tapi ini adalah pada bateri. So pada tahun 1920-an Henry Ford founded Ford masa ketika itu, dan mass production of kereta engine ICE yang kita selalu pakai sekarang ni, internal combustion engine ICE yang kita pakai, telah menjadi murah pada ketika itu. Tetapi kenapa pada tahun 1910 yang saya katakan tadi itu kereta EV menjadi pilihan sebab dia tak ada pollution. Memang tak ada pollution kan? Dan dia tak ada pollution dari segi gas atau carbon emission, dan juga daripada sound pun tak ada sebab dia agak smooth. Encik Syakawi bayangkan macam bawa buggy kat golf kan, kan tak bising sangat kan. So macam itulah keadaan masa kita bawa kenderaan EV. Tetapi bila dunia dah evolution, dah pelbagai pollution dah ada dalam dunia ni, semakin maju. So pada tahun 1990-an, even tahun 2000, bermulalah kita lihat banyak kerajaan-kerajaan di dunia ni melihat banyaknya pollution, macam mana kita nak buat sekarang ni untuk menstabilkan balik kan. So salah satunya adalah SDG lah yang kita panggil kan, SDG, ESG semua tu. So kerajaan macam kerajaan Malaysia pada tahun 2050 berikrarlah untuk carbon neutrality. So kenapa carbon neutrality tu? Maksudnya carbon emission zero. Untuk net akan jadi kosong lah kan. Tapi kenapa kenderaan? Kita cerita pasal kenderaan hari ni kan, Encik Syakawi. So sebab lebih kurang 20% hingga 30% carbon emission adalah daripada sektor pengangkutan. So daripada sektor pengangkutan tu, salah satunya kenderaan komersial, public transportation and all that lah. Dan motosikal juga adalah salah satunya penyumbang lah carbon emission. So di situlah kenapa begitu pentingnya kita ada transition lah
daripada motosikal ais kepada EV. Bila you cakap tentang transition, ini juga merupakan satu aspek yang cukup menarik dan penting sebenarnya. Tuan Azrul, selalu kadang-kadang saya sendiri pun tertanya-tanya sebenarnya, are we ready sebenarnya? Apakah negara kita bersedia sebenarnya untuk menerima kenderaan-kenderaan yang bersifat EV ini sebenarnya? Okey. Kalau dalam sektor, kalau kita ceritakan pada 4-wheel dan 2 wheels, mungkin daripada maturity tu agak berbeza sedikit lah. Tetapi saya suka merujuk kepada teknologi adoption curve ataupun graf kalau kita tengok. So selalunya kita pergi contoh pada handphone lah yang kita pakai sekarang kan. So kalau kita 20 tahun sudah, 30 tahun yang lalu, mungkin teknologi ni kita takkan pakai. Tapi dia berkembang dalam setiap tahun, setiap hari kan. So sama juga dengan teknologi baru seperti EV ini. So kalau kita lihat, kalau saya balik ke teknologi curve tadi, teknologi adoption curve, so selalunya innovators yang mula-mula yang akan membeli atau memakai teknologi selalunya 5% lah daripada population. Dan kita seterusnya early adopters. Early adopters ni 15%. So yang innovators ni yang penting ni, dia yang akan memacu. So dia ni selalunya golongan ni dia tidak kisah pada berapa harga dan berapa teknologi itu dah maju, harga pun dia tak berapa kisah. Tapi dia kata this is a new technology dan juga katakan good for environment, so they are willing to put money on it. And then ada yang 15% tu yang early adopters yang ada price sensitive lah, tapi dia orang believe yang teknologi ni akan membantu pada alam sekitar dan sebagainya lah. Dan juga kita ada early majority 30% dan late majority 30% dan yang 20% lagi tu laggard. Laggard tu orang yang selalunya lambat akan follow the trend kan. Selalu mungkin kerana faktor usia dan pemahaman dan sebagainya lah. Tapi setakat ni kalau Encik Sakawi tanya, sekarang ni kita berada 5% yang saya cakap tu, yang innovators dan masuk kepada early adopters yang 15% tu. Sebab kalau saya nak rujuk kepada kita punya target untuk TIV Total Industry Volume ataupun sales pada tahun 2030, kita targetkan 20% daripada jualan tahunan adalah XEV. XEV adalah daripada segi BEV, battery EV, hybrid, plug-in hybrid dan hybrid biasalah. Okey, ini mungkin menarik jugalah kalau kita kongsikan bersama tentang fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh MARI sendiri bila kita cakap tentang sektor otomotif di Malaysia ini. So MARI adalah sebuah agensi di bawah MITI, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. So apa yang kami lakukan adalah kami adalah agensi pelaksana. So kita melaksanakan pelbagai inisiatif yang untuk support MITI agenda, dan kami juga adalah pusat kepakaran rujukan lah untuk otomotif dan juga pembangunan industri untuk otomotif. So bila saya cakap pembangunan industri itu daripada, kalau saya boleh sebutkan, cradle to grave lah. Kalau sektor otomotif tu dia ada otomotif daripada R&D sampai ke end of life vehicles. So di tengah-tengah tu ada manufacturing, ada aftermarket, after sale dan semua sebagainya lah. So kita memainkan peranan di semua value chain yang saya katakan tadi lah. Okey, mungkin penting jugalah untuk kita menilai lah kepentingan peralihan sebenarnya kepada kenderaan elektrik ini dalam mengurangkan pelepasan karbon di Malaysia dan juga secara global, seperti apa yang Tuan Azrul sebut di awal-awal tadi. Mungkin kita boleh kongsikan lebih jelas lagi tentang isu ini sebenarnya. Okey. Isu kalau kita bincang balik kepada isu carbon emission tadi yang saya ada katakan, 30% daripada sektor pengangkutan adalah pollution daripada karbon, pelepasan karbon tadi kan. So pelbagai cara sebenarnya kita boleh lihat. Tapi teknologi EV ni pun kalau kita lihat, kalau daripada tank two wheel, memang carbon emission dia zero. Maksudnya tank two wheel tu daripada kita mengisi minyak lah, tapi dalam perkara ni kita tak isi minyak lah, kita charge elektrik kan. Tetapi ada satu lagi source of power. Source of power tu negara kita masih lagi banyak menggunakan bukan renewable energy. So itu pun satu sektor yang kita perlu lihat lah untuk memastikan the entire value chain tu adalah carbon emissionnya
zero rise atau neutral kan. So kalau saya balik kepada source of power tadi, source of power tadi IPP lah kebanyakannya kan. So setakat ni ada lebih daripada 20% lah renewable energy di Malaysia. So kerajaan juga telah mengeluarkan NETR, National Energy Transition Roadmap, di mana mensasarkan setiap sampai 2050 akan ada 80% di mana renewable energy. So bila kita dia berjalan seiring lah. So daripada atas jalan tu sendiri carbon emission akan jadi zero, dan juga nanti renewable energy nanti seperti solar semua tu pun akan jadi zero carbon source of power. Okey, barangkali penting jugalah kalau kita lihat tentang perkembangan bila kita bercakap tentang industri kenderaan elektrik dua roda di Malaysia ini sendiri. Apa yang sebenarnya yang perlu diberi perhatian sebenarnya, Tuan? Okey. Satu adalah ada beberapa perkara, tapi yang pertama adalah produk lah. So produk ni sekarang ni kalau kita cakap 5 tahun sudah, yang lepas memang kurang ada produk EV untuk dua roda. Tapi sekarang ni dalam program yang nanti kita akan bincangkan sebentar nanti, program yang kita ada ni dah ada 12 model motosikal elektrik. So akan ada lagi dalam tahun ni. Saya rasa saya menjangkakan lebih kurang akan ada nak dekat 20 model lah yang akan masuk dalam program yang kita ada ni, Maricharge, dipanggil Maricharge. So itu satu. Daripada produk mestilah banyak kan. Kalau produk tak ada, pilihan daripada user pun agak susah nak memilih. Betul. Daripada segi design, daripada segi teknologi, daripada segi specification sendiri dan sebagainya lah. Dan lagi satu yang selalu sering orang bimbang adalah dari segi charging. Macam mana nak charge. Itu persoalan semua orang. Macam mana nak charge. Tapi bila you sebut tentang isu tu, adakah itu merupakan satu isu yang seolah-olah akan menjadi, saya tak sebut penghalang lah, tetapi sekurang-kurangnya memberi kebimbangan kepada mereka yang mungkin berminat untuk mendapatkan kenderaan elektrik dua roda ni sebenarnya. Tapi saya rasa semua ni habit lah, human of habit kan. Selalunya kita kalau dah biasa isi minyak macam ni, cara macam tu, kita dah terbiasa. Betul. Ini kita nak charge. Selalunya orang nak charge phone dulu pun rasa macam kenapa nak kena charge phone. Jam pun sekarang nak kena charge dan charge habis. Betul tak kan? So tapi habit. After a while people akan berubah habit tu daripada satu cara ke satu cara yang lebih baiklah, insya-Allah kan. So dari segi charging yang saya nyatakan tadi, ia tidaklah sesusah ataupun susah daripada yang orang fikirkan. Sebab motosikal elektrik ni dia ada beberapa cara untuk kita nak charge. So satu cara adalah dari segi pergi ke 3 plug pin tu, motor tu kita boleh terus charge. So kalau kita duduk di landed rumah and all that, senanglah charge ada di luar rumah. Kalau kita ada charging station di luar yang AC tu adalah slow charging, 7 kW ke bawah, kita boleh juga charge. As long as connector dia samalah. Berapa lama sebenarnya charging period tu, charging time tu? Kalau di rumah dia ambil masa dalam 4 jam. Tapi nampak seperti lama. Tapi kalau kita di rumah, kita letak motor, kita tidur, besok pagi kita dah boleh bangun, kita boleh pakai. Kita tak payah pergi stesen minyak dah lepas tu kan. Itu satu cara. Cara kedua, battery swapping. Battery swapping ni ada dua brand dekat Malaysia ni, namanya Ride EV dan juga Blue Shark. So dua brand ni basically dia ada cabinet swapping. Encik Syakawi imagine kan kotak, macam kotak, kita keluarkan daripada kabinet tu, kita letak dalam kita punya motosikal. So bila habis saja kita pergi kat kabinet tu, kita boleh letak. So salah satu tempat kita ada di Blue Shark ada di Petronas lah. Ada kerjasama dengan Petronas. Setakat ni dalam seluruh Malaysia ada dalam 50 lah. 51 macam tu kabinet. Itu memang fast lah. Itu pergi je kat tempat tu, pakai apps, buka motor kita, ambil yang baru, kita tukarkan yang lama, kita masukkan. Dia agak mudah. Itu battery swapping system lah. Dan yang ketiga, ada juga setengah motosikal tu, dia boleh keluarkan motosikal bateri daripada motosikal tu, dan dia boleh bawa di dalam rumah. Dan kemudian charge. Dia dalam kotak besar ni je lah. Dia tak besar mana. So yang tu sesuai kalau siapa-siapa duduk di kondominium high rise, di flat apartment, bawa aja macam kita bawa groceries, bawa tapi berat sedikit lah. Bawa naik ke atas dan kita charge. Di rumah menggunakan 3 pin plug. Interesting. Okey, setakat ini daripada pemerhatian, daripada kajian dan juga
respon yang diterima daripada public sendirilah, daripada mereka yang mungkin berminat. Setakat ini apakah Mari merasakan bahawa ianya sebenarnya membuka satu pintu baru sebenarnya kepada peminat-peminat motosikal elektrik ini sebenarnya. Jadi apakah Mari merasa yakin bahawa ianya akan mendapat respon ataupun sambutan yang hebat sebenarnya? Ya. Okey, satu saya lupa nak katakan tadi, salah satu yang mungkin menjadi penghalang lah Cik Kawi kan adalah dari segi harga. So bila harga motosikal EV ni agak sedikit mahal daripada ICE, motosikal yang biasa lah. Yang biasa so mahal tu mungkin 10% ke 15% lah daripada harga, ataupun 20% depending on type of vehicles lah, ataupun model-model kenderaan tersebut. Jadi itu sebab kita ada keluarkan kerajaan telah mengeluarkan satu program dinamakan Skim Galakkan Penggunaan Motosikal Elektrik, di mana kita akan bagi subsidi sebanyak 2,400 kepada pengguna yang nak membeli motosikal EV lah. So itu salah satu cara untuk menarik minat orang untuk mengguna. Dan sebelum tu, kenapa motosikal EV ni agak sedikit mahal? Sebab harga bateri. Sebab dalam pembinaan kenderaan EV ni 20% hingga 30% daripada harga tersebut adalah kos yang pembinaannya adalah daripada bateri. Bateri sebab bateri, kalau kita cerita pada 10 tahun yang sudah, 1 kilowatt kalau untuk automotif lah 1 kilowatt punya EV ni, bateri EV adalah 1,200 US dollar. Tapi itu 10 tahun 12 tahun sudahlah. Sekarang dia dah turun dalam 140 US dollar. So kita boleh tengok, so lama-lama harga akan turun lah. Tapi untuk kita memastikan harga tu akan turun nanti, adoption tu kita nak pastikan secepat mungkin. So kita bagi subsidi 2,400 kepada yang layak. Okey. Kita akan sambung lagi Tuan Azrul, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Dan saya ingatkan lagi, ini mungkin satu topik yang jarang-jarang sebenarnya dibincangkan, tapi inilah peluang dan juga kesempatan yang baik barangkali kalau anda di luar sana mungkin berminat sebenarnya untuk mendapatkan kenderaan elektrik dua roda ini, dalam bahasa mudah motosikal elektrik lah sebenarnya. Dan siapa tahu mungkin anda juga berminat seperti yang saya katakan. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin anda kongsikan ataupun ingin anda tanya kepada tetamu kita di studio. Jadi gunakanlah satu talian yang kami sediakan kepada anda seperti apa yang saya sebut tadi, iaitu di 0326 979768. Kita lihat dulu, kembali semula bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini bercakap tentang topik yang menarik sebenarnya bagi saya, iaitu motosikal elektrik memacu kelestarian. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa, iaitu yang berbahagia Encik Azrul Reza Aziz yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Institut Otomotif, Robotik dan juga IoT Malaysia ataupun MARI. Jadi ini nak memanggil orang supaya mari-mari itu pun bukan mudah. Okey, Azrul, saya tertarik hati sebenarnya. Ini pun satu lagi skim galakan sebenarnya yang dipanggil sebagai skim galakan penggunaan motosikal elektrik macam Azrul sebut di awal tadilah, rebate 2,400 terbuka kepada rakyat Malaysia dengan pendapatan tahunan 120,000 ke bawah melalui Belanjawan 2024. Macam mana nak apply skim ini sebenarnya? Okey. Skim ni kalau anda apply, so boleh pergi ke incentive.mari.my. So incentive.mari.my ni nanti kalau kita buka, dia tak susah sangatlah untuk kita nak apply. So kita masuk dan kita tengok sama ada download kita punya ada pendaftaran. So boleh diisi. Contoh kalau ada slip gaji ataupun EA form, terus boleh download, boleh upload, dan juga kena ada lesen motosikal lah, lesen pemandu motosikal lah. So di-upload juga, dan kemudian kita akan ambil masa maksimum 14 hari untuk luluskan. Tapi selalunya dalam satu hari lah. Setakat ni kita punya track record dalam hari yang sama atau keesokannya boleh dapat kelulusan. Tapi ia terbuka juga kepada student dan juga pesara. So kalau student, pesara dan juga self-employed.
self-employed ni macam kata Kerja sendiri riders kan, gig ekonomi dan sebagainya. So apa yang mereka boleh lakukan, so mereka download form tu dan dia letak declaration berapa gaji semua yang dia dapat setiap bulan, dan dia kena pergi ke jumpa kepada seperti ketua kampung, penghulu, grade 41 ke atas lah, kerajaan untuk verified kan, DO ke, ADO ke kan. Kemudian upload dalam sistem kita dan kita akan go through. Sama juga macam student. Student pun dia perlu pergi jumpa dekan ataupun pengetua ataupun lecturer lah di universiti ataupun di college dan mendapatkan verifikasi, dan kemudian dia boleh masuk upload dalam sistem dan boleh pakai. Boleh mendapat kelulusan untuk kita luluskan. Even student pun boleh? Student pun boleh, 18 tahun ke atas. Student kena 18 tahun ke 30 tahun. Lagi satu dia kena memang student lah. Kita tak nak lah juga orang salah guna, betul tak kan? So dia kena buktikan dia student daripada form yang saya katakan tadi. Daripada price range sendiri apa ni Encik Azrul, harga yang paling murah dan harga yang paling mahal tu boleh kita ketahui tak? Okey. Yang paling murah yang kita ada sekarang ni sebelum subsidi dalam 6,000 lebih. Kalau kita tolak dengan subsidi dia jadi dalam 4,000 lebih lah. Dan ada yang sampai 18-19,000. So kita tolak 2,400. Itulah dia punya nilai lah, harga. Apa lagi inisiatif yang dilakukan oleh Marikas lah, dan bagaimana ia dapat memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia sendiri, tuan? Okey, so Marichas ni juga kita selain insentif yang kita jalankan, so kita juga tujuannya adalah memastikan industri ataupun sektor EV motosikal ni akan dipacu. Disebabkan kita nak memastikan juga motosikal ni dibuat secara CKD lah, tempatan lah, pemasangan tempatan. Jadi bila nak buat pemasangan tempatan ni perlukan volume. Kalau tak ada volume susah dia nak ROI tak dapat dan segalanya lah kan. So dengan adanya inisiatif ni, insentif ni, so ada pembeli, ada demand, dan sekarang kita perlukan supply. So supply ada, demand ada, so akan lebih rancak lah. Dan daripada segi supply tu, kita juga boleh memacu supply chain juga. Seperti localization dan sebagainya lah. Itu dalam satu value chain lah. Dan juga di other one, kita nak memastikan lebih banyak lagi seperti saya kata tadi, battery swapping. Kan sistem kan. So sekarang ni kita ada 51 seluruh Malaysia, dan in the future dua company saya cakap, Blue Shark dengan Ride EV ni, so masing-masing ada target untuk meletakkan 100. Masing-masing 100 untuk end of the year. So bila lagi rancak, lagi banyak, lagi ramai orang akan attract. Dan masalah-masalah sepertinya tak ada charging session, susah nak charge, semua tu tiada lagi lah. Tapi saya nak nyatakan sekali lagi, battery swapping system bukan aja satu-satunya cara untuk teknologi EV motosikal lah. Boleh juga di-charge seperti biasa yang saya katakan tadi. Saya juga teringin nak mendengar penerangan daripada Encik Azli sendirilah. Kita tahu untuk menarik minat pengguna-pengguna terutamanya golongan muda khususnya lah, bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Tetapi apa yang pihak Mari sendiri lakukan melalui program-program dalam usaha untuk memberi kefahaman yang pertama, dan keduanya untuk menarik minat rakyat Malaysia sendiri untuk menggunakan motosikal ataupun ialah motosikal elektrik ini dalam masa yang mudah. Ya. So selain daripada seperti PR, media dan marketing biasa yang kita lakukan, kita juga banyak buat roadshow lah. Roadshow ni kita buat roadshow kita sendiri, satu lagi roadshow kita bersama-sama dengan OEM yang ada di Malaysia lah. Seperti saya katakan tadi, ada e-Bison, ada e-Bison satu brand, ada Blue Shark, ada Ride EV, Eclimo, ada Tri Electric, ada banyaklah saya nak sebut, tak sebutlah nanti kan. Tapi kita bersama-sama dengan mereka untuk roadshow, untuk pergi di tempat-tempat, kadang-kadang ada di Ion, ada di Giant dan sebagainya. Tapi kita juga buat kita punya sendiri. So kita punya reach out selalunya kita akan pergi ke universiti. So kita ada pergi ke Perlis hari itu, dan juga ada pergi ke Sabah, dan juga kita ada akan datang ke Sarawak dan sebagainya lah. So kita ada program ni setahun kan. So setiap bulan tu 2-3 universiti kita akan reach out, UiTM dan sebagainya lah, untuk memberi awareness kepada orang. Dan selain daripada itu juga kita ada menjalani mengikuti jelajah madani lah.
Jenajah Madani baru-baru ni pun kita ada attend sekali. Okey. Ya. Menarik. Saya juga nak dapat pencerahan daripada Tuan Nazrul tadi. Sebelum datang ke program ni pun saya sembang-sembang juga dengan rakan-rakan saya. Mereka suruh saya tanya soalan ini lah. Kalau untuk motosikal biasa tu kita fahamlah ada cc dia 100 cc, 150 cc dan sebagainya lah. Tetapi dikatakan bahawa untuk motosikal elektrik ni apakah masih dikekalkan, mungkin tidak menggunakan cc tapi dia menggunakan apa sebenarnya? Oh, dia pakai kilowatt. Dia kilowatt tu the battery size lah, saiz kepada bateri tersebut. Okey. Kalau katalah bateri itu kalau kita nak kilowatt yang lebih, artinya kita mesti mendapatkan bateri yang lebih besar. Ya, tapi selalunya mesti disesuaikan dengan motosikal. Betul. Okey. Sebab dia ada elemen safety jugalah. Sebab kalau motosikal terlalu berat pun ada masalah safety. Kalau sebab kita pun kena kira sekali dengan orang yang membawa motosikal dan juga pembonceng kan. Sebab bateri ni pun elemen dia berat kan. Bateri adalah satu yang berat. So kalau saya nak bagi perspektif, selalunya motosikal adalah dalam lebih kurang 3 ke 4 kilowatt lah kebiasaannya lah. Okay. So kalau saya nak bagi another perspektif, selalunya satu motosikal dia ada 2 bateri. So satu bateri itu 1.5 kilowatt. Okay. So total adalah 3 kilowatt. So kalau kita saya cakap tadi nak charge kat rumah kan. Kalau aircon kat rumah adalah lebih kurang 2 HP dalam lebih kurang 750 watt. 0.75 lah kilowatt. So dua aircon bersamaan dengan satu bateri bila di charge. Okay. So tak adalah berat sangat lah. Tapi in terms of insurance? Insurans sama. Insurans masih sama. Okay. Dan juga financing lah. Financing pun bank pun ada bagi financing untuk motosikal EV. Okey, menarik. Mungkin terdapat jugalah ialah kalau kita lihat kerjasama di antara MARI dan juga pemain industri sendiri. Apakah setakat ini MARI merasakan bahawa kerjasama inilah yang perlu mungkin diperkukuhkan dalam usaha untuk mempopularkan lagi motosikal elektrik ini sebenarnya, Tuan? Ya. So selain daripada kita bekerjasama dengan OEM ataupun brand ataupun manufacturer brand tersebut lah, selain itu juga seperti sebagai contoh Ride EV. Ride EV ni adalah brand di bawah Yinsen. Yinsen adalah sebuah listed company lah, public listed company. So Ride EV ni telah melakukan kerjasama bersama Celcom-Digi. So saya lupa nak nyatakan, pembelian motosikal ni ada 2 cara. Satu adalah beli terus motor tu, lain satu dari segi subscription atau sewa. Atau sewa lease pun lah. boleh. Pun boleh. So dengan Celcom-Digi ni maksudnya dia boleh menyewa motosikal melalui Celcom-Digi. So tiap-tiap bulan dia masuk bil lah. Berapa dia charge, Tuan? Paling murah adalah 299 sebulan ringgit. Tapi dengan ada kita punya 200 tolak 200 boleh sampai RM99 lah. Sebab kita 2,400 tu dia ada 2 konsep. Satu sama ada beli terus, so dapat 2,400 tolak 2,400 untuk membeli. Kalau nak menyewa macam tu tolak 200 setiap bulan. Selama setahun 2,400 lah. Tapi apakah motosikal yang nak disewa itu sudah pun tersedia ataupun terpaksa menunggu? Ada yang tersedia. Yang tu kita kena tengok stok yang ada lah selalunya. Tapi setakat ni stok-stok yang ada tak ada lagi lah. Saya dapat komplain tak ada stok daripada pengguna setakat ni lah. Masih ada. Yang disewa sekarang ni ada tak figure kepada pihak Tuan sendiri? Sewa okey, kalau daripada konteks sewa dan beli saya ada lebih kurang 300 lebih lah. Sebab kita baru mula kita punya program ni. Okey, mungkin kita juga ingin mengetahui lah tentang peranan pihak kerajaan sendirilah, terutamanya dalam menyokong program yang begitu menarik disusun atau oleh MARI ini sebenarnya. Mungkin kita boleh kongsi bersama, Tuan? Ya, so daripada insentif tersebut 2,400, so kita yang saya katakan tadi dengan Ride EV bersama Celcom-Digi. Selain itu juga ada Blue Shark bersama dengan Maxis. So saya fikir kerjasama tu dia beyond boundary of automotive. Sebab automotif ni kita dah cakap pasal mobility kan. Mobility ni bukan saja pasal kenderaan saja tapi ada connectivity. So itulah ada kerjasama dengan pelbagai pihak. Kita juga sedang berbincang dengan beberapa bank untuk memastikan lebih banyak
financing untuk kepada end users lah. Supaya sekarang ni sebab motosikal ICE pun yang biasa tu pun tak semua bank sebenarnya yang bagikan loan. Ya, betul. Kan? So kita nak merancakkan lagi, kita bekerjasama lah meminta berbincang dengan bank-bank supaya boleh memasukkan dalam program ini. Setakat ini respon daripada bank sendiri? Agak baik. Alhamdulillah. Agak baik. Okey, kita juga nak tahulah. Kadang-kadang kita memikirkan juga tentang masyarakat di luar bandar lah. Mereka juga sebenarnya amat memerlukan motosikal elektrik seperti ini. Tetapi mungkin ialah untuk mendapat pengetahuan, untuk mendapat kemudahan dan juga mendapat peluang untuk memperolehi kenderaan ini bukanlah sesuatu yang begitu mudah sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan pula dalam usaha untuk memenuhi kehendak dan permintaan masyarakat di luar bandar itu sendiri? Ya. Saya suka bila kita cakap masyarakat di luar bandar ni kerana fokus kami juga kepada luar bandar. Walaupun nama teknologinya EV, motosikal elektrik kan, tapi sebenarnya yang sesuai juga adalah pesara-pesara atau penduduk-penduduk yang berada di kampung. Saya bagi contoh Cik Syakawi ya. So selalunya kalau ada motosikal, katakan ada imam masjid ni kan. Saya bagi contoh lah bapa mentua saya pun imam kan. So daripada dia pergi masjid, katakan nak pergi ke rumah, kemudian dia nak pergi isi minyak. Isi minyak kadang 10 km, 20 km untuk pergi ke stesen minyak kan. So itu mengambil masa yang lama. So kadang-kadang kena ambil ekstra botol untuk nak mengisi minyak kan. Untuk tidak perlu berulang-alik banyak kali. So dengan ada motosikal EV ni, masalah tu sebenarnya selesai. Kerana dia boleh seperti saya katakan, boleh terus pergi plug 3-pin untuk charge motosikal tersebut. So tak perlu lagi pergi ke stesen minyak untuk mengisi petrol. Itu dah menjimatkan masa. Itu saya rasa satu yang peluang untuk direbutlah, bukan saja masyarakat di bandar dan juga di luar bandar. Macam in terms of road tax macam mana pula tuan? Road tax sampai 2025 masih tak ada. Bayar? Tak bayar. Tak ada road tax. Okey. Tetapi selepas itu? Selepas itu masih dalam perbincangan lah. Tapi apakah akan sama juga mengikut kalau kita alihkan kepada motosikal yang sedia ada lah, CC itu sendiri. Apakah itu juga akan diambil kira sebenarnya sebelum mengenakan tax, road tax itu? Definitely kita akan tengoklah. Kita pun tak nak menyusahkan pengguna kan. Tapi semua itu dalam perbincangan sebab road tax ni adalah dalam purview of JPJ dengan MOT lah. Tapi kita sebagai agensi sentiasa bekerjasama dengan agensi lain memastikan perkara-perkara consideration ni perlu diambil kira lah. Menarik. Okey, banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya tanya, tapi mungkin ada baiknya lah kalau kita berehat berkali terakhir dan kembali nanti, walaupun masa semakin suntuk sebenarnya, tapi insyaAllah akan ada lagi beberapa lagi persoalan yang sempat insyaAllah saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Encik Azrul Reza Aziz, dan kita masih lagi bercakap tentang satu topik yang jarang dibincangkan tetapi amat penting sebenarnya, iaitu motosikal elektrik memacu kelestarian. Kita lihat berkali terakhir dan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di program Ruang Bicara Bernama TV. Malah kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Mungkin menarik juga lah Azrul soalan yang saya terima ni pun sebenarnya penting untuk kita war-warkan kepada penonton-penonton kita untuk mendapatkan pencerahan ini tentang kecekapan dan juga keberkesanan infrastruktur pengisian untuk kenderaan elektrik dua roda di Malaysia ini. Mungkin apa yang mari lakukan dalam usaha untuk memberikan ataupun menyediakan kemudahan-kemudahan ini? Okey, kemudahan ni infrastruktur charging station lah. Dilakukan oleh, kalau battery swapping tu adalah OEM tu sendirilah, seperti Blue Shark dan juga REV. Tetapi ada juga kita sedang berbincang dengan syarikat yang mengeluarkan local company yang keluarkan charging station tu sendiri. So charging station yang saya ada nyatakan 7 kW ke bawah. So yang tu seperti power wall lah, kita letak di rumah, tapi juga boleh digunakan di merata-rata tempat. Itu pun kita sedang berbincang dengan beberapa syarikat tempatan lah untuk mengeluarkan. So ini yang
bagusnya bila kita ada insentif macam ni, dia punya spill over tu bukan saja kepada pengguna, tetapi kepada ekosistem itu sendiri. So lebih banyak demand dan supply pun akan lebih banyak lagi. Ya, bila you sebut tentang ialah mereka juga suruh saya tanya sebenarnya dari in terms of prestasi ataupun performance, kalau kita bandingkan dengan motosikal konvensional biasalah yang kita gunakan sekarang ini, apakah dari segi prestasi, dari segi kos penggunaan itu akan ada sesuatu yang menarik sebenarnya? Okey. So soalannya ada dua lah. Satu daripada segi prestasi atau performance. So prestasi performance ni kalau secara rata, general adalah lebih kurang sama. Tapi yang ketaranya adalah dia punya top speed. Bateri ni, bateri EV ataupun EV motosikal ni, dia punya top speed selalunya 80 km sejam, maksimum pun 100 km sejam. Dan kalau motosikal biasa dia boleh sampai 100-120 km sejam depending on models lah, kan. So kenapa bukannya teknologi tu tak membenarkan, tapi sebab dia bateri, seperti kita guna handphone, Encik Syakawi, kalau kita guna kerap sangat, dia akan cepat habis bateri. So kalau sama juga dengan motosikal EV, kalau kita press top speed saja, bateri akan cepat habis. So dia lagi mengelak. Cepat habis tu berapa lama dia boleh tahan sebenarnya? Kalau kita guna ialah macam you sebut tadi lah, kita guna at top speed dan sebagainya, berapa lama dia bateri itu boleh tahan? Okey, secara general kita punya skim ni, program ni, kita hanya membenarkan model-model yang boleh pergi 100 km minimum. So 100 km maybe dalam dia konsisten 50 km sejam, 60 km sejam, dia boleh sampai 100 km. So yang ketara sekali yang saya nyatakan adalah dari segi top speed lah. Yang lain-lain adalah lebih kurang super. So yang keduanya adalah dari segi kos. So kos ni saya pecahkan kepada dua lah, Cik Syakawi. So satu adalah dari segi kos harian lah. Kalau kita naik motosikal biasa, petrol, lagi satu dengan EV. So katakan EV 3 kW lah saya kata tadi kan. Dan kita charge kat rumah lah. So rumah ni dia ada tier kan, katakan kosong ke berapa, ada 4 tier lah. So saya katakanlah dalam 50 sen lah. 1 kilowatt 50 sen. So kalau 3 kilowatt jadi dalam RM1.50 lah. Untuk sekali boleh pergi sampai 100 km dalam RM1.50. Tapi kalau motosikal, satu bateri itu hanya untuk 100 km. Kalau kita charge sekali 100 km dia boleh pergi. Dan harganya lebih kurang untuk charge tu RM1.50, RM2 lah. Senang kira kita letak RM2 lah. RM2. Dan kalau motosikal ais, kalau dalam 100 km, katakan motosikal biasa dalam 4 liter lah lebih kan. So 4 liter kalau kita kalikan RON 95, RM2, so RM8 lah contoh. So RM2 versus RM8 lah. So lebih kurang dekat nak 4 kali ganda lah dia punya perbezaan. So saving untuk EV ni adalah lebih banyak sebenarnya kalau kita pakai motosikal EV untuk penggunaan harian. Tapi kalau yang saya katakan tu satu sudut adalah sudut kita guna harian, dan satu maintenance. Maintenance ni sebab motosikal EV ni dia punya moving part atau komponen ni kurang daripada motosikal biasa. Sebab motosikal biasa dia ada engine, dia ada powertrain dan sebagainya. Tapi kalau motosikal EV ni dia ada motor dan dia ada bateri saja. So parts dia adalah kurang. So dia tak payah isi minyak tuti, tak ada. Dia tak ada isi minyak enjin semua tak ada. Dia tak ada apa-apa pun. Tapi motosikal EV ni dia perlu tengok battery health lah. Tapi battery health ni 3 tahun ke atas lah selalunya kita kena baru check. Boleh tahan sampai 3 tahun. Baru kita boleh check. Bukan boleh check, kita patut check lah. Sebelum 3 tahun selalunya tak perlu check lah battery health dia. So battery health ni maksudnya dia tak depleting dia tak banyak. Sebab bateri ni dia pun ada macam bukan wear and tear lah, dia punya depleting pun akan berkurang macam bateri handphone juga. Kalau kita pakai ribu-ribu kita charge, beribu-ribu kali kita charge, dia akan ada depleting in term of dia punya ni. Tapi dia akan berlaku 3 tahun ke atas selalunya. Dan how much it cost for one battery? Kalau kita terpaksa membeli bateri baru lah disebabkan bateri yang kita gunakan sebelum ni mungkin dah tak boleh digunakan dan sebagainya. How much it cost untuk satu bateri? Okey, untuk satu bateri ni kalau yang saya katakan ada dua tadi tu kan. So bateri ni dia harga dia
berbeza. So macam saya cakap tadi, yang cost selalunya tapi cost ni cost manufacturing lah, bukan pricing tu, sebab depending on OEM lah. So 1 kilowatt lebih kurang 150 USD untuk cost. Tapi berbeza dengan OEM tersebut dalam segi penjualan dan teknologi yang dia ada lah. Sebab bateri ni yang saya sebut harga tu adalah bateri raw saja. Dia ada teknologi dan dia ada battery management system dan sebagainya dalam tu. Sebelum dapat digunakan. Sebelum dapat digunakan. So harganya akan berbeza-beza lah. Tapi kalau saya melompat sedikit lah kepada EV, four wheel lah, ataupun kereta. So teknologi sekarang dipakai cell to pack. Maksudnya bateri tu katakan besar lantai ni, tapi sebenarnya dia ada dalam bentuk sel. So bila saya kata tadi 3 tahun kan, 3 tahun pergi check, dia akan check cell by cell. So bila check cell by cell, mana yang sel yang tak berapa yang dah tak okey, dia tukar sel tu. Tapi bila tukar sel ni jadi murah lah. Teknologi lama, the whole thing you kena tukar. So di new teknologi tu jadi macam tu lah. So itu saya katakan, bila teknologi ni berkembang, makin lama dia akan lebih user friendly kepada orang. Cost semua tu akan di-factor in lah. Kalau kita bandingkan dengan motosikal biasa lah, we have to go for servicing. Itu normal lah untuk penggunaan motosikal biasa. Macam motosikal elektrik, adakah we have to go into in the same process, ataupun ada tak perlu itu semua? Kurang. Dia hanya wear and tear saja, tukar tayar dan sebagainya lah. Okey, menarik. Okey, mungkin menarik jugalah pandangan secara ikhlas daripada Azrul sendirilah. Bila kita bercakap tentang penggunaan EV ataupun electric vehicle ini sendiri, apakah Azrul merasakan bahawa mungkin in terms of mentality, in terms of paradigma, pengguna-pengguna kita akan berubah ke arah itu sebenarnya, sekiranya lah motosikal motosikal elektrik, kereta elektrik ini dapat menguasai dan menunjukkan prestasi yang diinginkan sebenarnya. Apakah anda yakin bahawa itu akan dapat dicapai sebenarnya, matlamat itu? Ya, saya rasa pasti boleh capai. Sebab kenderaan EV ni bukan sesuatu yang baru. Di negara kita mungkin baru dari segi 2-3 tahun yang sebelum lah. Tetapi kalau kita nak benchmark, kita nak tengok negara yang lebih maju, Norway sebagai contoh, 80% kenderaannya kenderaan EV. So kalau sebuah negara boleh transition atau peralihan tu boleh berlaku sehingga 80%, apatah lagi kita di Malaysia. So saya rasa tiada masalah daripada segi peralihan lah. Cuma masa yang akan menentukan lah. Dan saya rasa satu lagi adalah price sensitif lah sekarang ni. Dari segi price, macam saya cakap tadi, EV motosikal tu mungkin 10, 15 atau 20% lebih tinggi daripada ICE. Itu ada skim yang kita, program yang kita ada kan. Tapi pada tahun 2025 under NIMP, New Industrial Master Plan 2030, so Perodua telah dilantik sebagai champion untuk mengeluarkan kenderaan EV sendiri. So kita akan ada kenderaan EV sendiri yang buatan Malaysia pada tahun 2025. So seperti yang kita tahu, kalau Perodua tu dia affordable lah. So the price will not be an issue lagi in the future. So saya jangkakan tahun 2025 dan ke atas akan menjadi lebih rancak lah. Sekarang ni kenderaan EV yang ada di jalan raya kita itu sebenarnya adalah merupakan kenderaan EV yang diimport. Ada yang import dan juga ada yang CKD yang dipasangkan di Malaysia. Contohnya seperti Volvo lah, XC40 dibuat di Malaysia, dipasang di Malaysia. Dan untuk motosikal? Motosikal ada Eklimo pemasangan Malaysia. Triletric juga pemasangan di Malaysia. Dan juga ada lagi yang beberapa 3-4 lagi yang akan melakukan pada bulan start April ataupun Mei lah, untuk melakukan pemasangan di Malaysia. Mungkin perlu juga sebenarnya pencerahan disampaikan oleh Azrul sendirilah kepada mereka yang mungkin sempat mengikuti program ini, ada minat yang mungkin timbul daripada apa yang dikatakan. Jadi mungkin nasihat kepada mereka yang mungkin berminat, apa yang ingin Azrul sampaikan? Ya, saya rasa ini adalah tempoh selama setahun ni, 2024 ni, dengan adanya insentif yang kita ada,
untuk pergi ke insentif .mari.my. Inilah masa untuk mendapatkan insentif 2,400 ni. Tahun ni je yang ada. Setakat ni lah. Setakat ni. So ramai tanya tahun depan ada ke tak ada. Tapi kalau saya nak kata dalam bidang kuasa saya, tahun ni saja yang ada. So saya rasa jangan lepaskan peluang ni lah. So saya takut tak ada lagi peluang ni. So untuk kita nak memakai motosikal EV, the transition ni, inilah waktu yang sepatutnya yang kita patut lakukan. Tapi apakah mudah sebenarnya untuk mendapat rebate yang disediakan itu 2,400 tu? Apakah selain daripada kedudukan gaji dan sebagainya, kalaulah kata dia seorang pelajar macam kita sebut di awal-awal tadi, macam mana dia nak dapat benda tu sebenarnya? Kalau pelajar sama pergi ke website dan juga dia print download ada satu form untuk student. So dia hanya perlu mendapatkan kelulusan ataupun bukan kelulusan, verification daripada pengetua ke, daripada pengetua bukan sekolah lah, daripada universiti ke, dekan ke dan sebagainya, high award pelajar ke. So dapatkan tantangan dan dia upload dalam sistem kita, dan dengan dia punya lesen memandu dan boleh dapatkan kelulusan, insya-Allah. Macam apa ni, yang mereka yang tinggal di luar bandar tetapi bekerja kampung? Apa boleh kalau bekerja kampung, ada sama form tapi berlainan form, tapi form tersebut self declaration berapa dia dapat gaji ataupun pendapatan sebulan dan sebagainya, dan dia boleh pergi ke ketua kampung penghulu untuk dapat tanda tangan kelulusan. Bukan kelulusan, verifikasi untuk hantar ke kita untuk kelulusan. Berapa lama untuk mendapat kelulusan? Sekiranya memenuhi segala apa yang diperlukan. Betul. Maksimum 14 hari. Tapi setakat ni kita punya track record sehari ataupun the next day boleh dapat dah. Paling cepat kita boleh buat sejam lah. Menarik. Sekarang pun teknologi website semua tu pun digital pun dah semakin berkembang kan, Cik Segawi kan. Saya rasa macam saya pun nak apply lah. Okay, boleh. Lepas ni kita boleh ni. Kita bincang. Baik, kita tinggal lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Azrul ya. Barangkali ada lagi perkara-perkara yang ingin Azrul sampaikan sebagai pencerahan sebenarnya kepada penonton-penonton kita bila kita bercakap tentang motosikal elektrik ini, dan saya percaya ramai yang berminat sebenarnya, dan ramai juga yang mungkin akan berminat untuk membuat application ataupun membuat permohonan nanti. Jadi saya beri peluang dan ruang kepada Azrul untuk menyatakan apa saja yang Azrul fikir perlu disampaikan kepada penonton-penonton kita. So satu perkara adalah dia terbuka 120,000 pendapatan ke bawah, tapi terbuka kepada student dan juga terbuka kepada pesara. Pesara yang pencen, kerajaan ataupun swasta. Ada juga borang yang boleh yang kena masuk dan dah tak ada EA form kan, dah tak ada slip gaji, so boleh guna form tersebut dan basically isi dan juga akan hantar kepada kita, ada verifikasi ketua kampung ke dan sebagainya, dan hantar kepada kita untuk kelulusan. Itu satu. Dan satu, banyak yang bertanya tentang charging lah. So charging seperti saya katakan ada 3 method berdasarkan model-model, tengok model apa. Satu adalah battery swapping, lagi satu adalah charge direct ke plug 3 pin, ataupun lagi satu ada bateri tersebut boleh dibawa keluar dan boleh dibawa masuk rumah dan boleh di-charge di rumah. So sangat mudah sebenarnya. Betul. Dengan segala yang dilakukan oleh pihak Tuan, kita pun sentuh di awal-awal tadi sebenarnya, dan kita percaya bahawa ianya akan mendapat sambutan yang mungkin di luar jangkaan MARI sendiri. Dan apakah MARI sendiri sebenarnya juga sudah pun bersedia sebenarnya untuk menghadapi permintaan yang mungkin akan meningkat selepas ini? Ya, so sebenarnya kita dah dapat dalam 20,000 lebih daripada 20,000 pendaftaran. Tapi pendaftaran ni ada yang tak submit lagi dan sebagainya lah. Tapi yang kita telah luluskan adalah lebih kurang 2,000. So itu saya takut peluang ni tahun ni seperti katakan. So nanti kalau dah habis habis tahun ni dah tak ada peluang dah orang nak register. Tapi adakah jumlah yang ditetapkan oleh kita target sasar kita 8,300. 8,300. Setakat ini dah ada 2,000. 2,000 diluluskan. Kena berebut tu. Kena rebut peluang ni. Okey, menarik sebenarnya daripada apa yang Azrul Reza Aziz sebut. Jadi sebelum kita berpisah, ialah masa 1-2 minit lagi. Barangkali penting jugalah kita gunakan masa ini. Anticipation daripada Encik Azrul sendiri merasakan bahawa mungkin
ialah kita perlu berubah sebenarnya, dan kita tahu bahawa dari segi ekonomi pun sudah berubah, dan dari segi environment juga sudah berubah, dan ini merupakan satu perubahan juga yang dibawa oleh pihak MARI sendiri dalam untuk menggalakkan penggunaan motosikal elektrik ini. Dan kita percaya bahawa perubahan ini sebenarnya kalau mendapat sambutan yang cukup hebat daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya, ianya akan membawa satu perubahan yang cukup selesa sebenarnya kepada dalam kehidupan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Silakan Tuan. Ya, betul. I think sebenarnya dengan ada insentif ni, selalunya kita bercerita tentang kenderaan elektrik kereta. So ini ada peluang untuk motosikal. Yeah. So kita nak memastikan akses untuk kenderaan EV ni menyeluruh, seperti Encik Syagabir, menyeluruh kepada semua rakyat Malaysia. Daripada kalau kita nak kategorikan daripada B40, M40, T20, semua boleh merasa teknologi ini dan boleh menyumbang kepada kelestarian alam itu sendiri. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azrul Reza Aziz, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia ataupun MARI, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan secara peribadi pun saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Azrul, dan kita harap ialah segala apa yang ingin dicapai oleh MARI itu akan menjadi satu kenyataan, dan saya percaya program ini, projek ini akan mendapat sambutan yang hebat daripada rakyat Malaysia, dan sudah pastilah ini sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, bukan MARI saja janji, tahu kami juga selalu berjanji kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.